وبركاته. الحمد لله الذي جعل ذكره مودة للمتقين وتوسل بها إلى خير الدنيا والدين جنة واقية للمؤمنين سهام الشياطين وإخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. صلى الله على خير البشر الذي أنزل عليه ذكر الله أكبر وعلى من صاحبه وبعده وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. الحمد لله. أما بعد حياكم الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini untuk kelas tajwid. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran baru, kita ulang kaji sedikit apa yang kita sudah belajar sebelum ini. Pintu rapatkan pintu lah. Rapatkan pintu lah. Okey, baik. Okey, semalam tajuk apa kita belajar? Al-huruf al-muqatta'ah, bukan muqatta'ah. Ada, saya tengok nota seorang tu dia tulis muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Ni tajuk al-huruf al-muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Kita belajar pasal ta'rif dia, makna. Kan kita dah tahu maksud huruf muqatta'ah. Lepas tu kita belajar tentang madhinnatuha. Kita dah tahu di mana huruf muqatta'ah ini berada dan juga hurufuha. Kan ini yang kita belajar semalam kan. Kita tahu maksud huruf muqatta'ah itu apa dan kita tahu huruf muqatta'ah itu berada di mana. Okay, huruf muqatta'ah makna dia apa? Makna huruf muqatta'ah? Ya, dia adalah gabungan beberapa huruf hijaiyah dan tempat dia berada di awailis suwar, di beberapa surah. Ataupun jumlah dia sebanyak 20 berapa? 29 surah. Kemudian kita dah belajar huruf dia, ada berapa huruf? 12. 14. Okey, ada 14 kan? Okey, buka nota masing-masing. Baru kita ingat nak cek. Awak tak datang solat? Nanti ambil nota dengan kawan . Mana? Tunjuk yang betul lah. Tengok nota awak. Tunjuk. Balik kan. Okey. Mana?
Ikan? Mana? Mana? Oh ni. Berapa harakat baca ni? Okey, bagus. 2. Nikmat tak ada ya. Mana nak tahu? Dia Ismail. Tengok. Okey. Mana lagi? Tu je kan? Oh. Nak kali tunjuk dua-dua. Jina lele. Tengok. Okey, baik. Siap. Siap. Nanti kongsi ya. Nanti awak terangkan dekat dia apa yang kita belajar. Okey, daripada huruf ni kita pun belajar dia terbahagi kepada 2. Ada 2 bahagian. Satu huruf yang dieja, bila dieja jadi 3 huruf. Satu lagi dia jadi sunaiyah, jadi 2 huruf. Dan kedua-dua dia ada cara bacaan yang berbeza. Dan semalam pun kita dah baca ke semua contoh. Dan alhamdulillah saya harap semua boleh faham dan boleh jawab dalam exam nanti. Okey, baik. Seterusnya hari ini kita masuk kepada topik dalam buku ni, iaitu berkaitan dengan waqf, al-waqf ataupun waqaf. Tajuk kita adalah al-waqf wal ibtida. Al-waqf wal ibtida. Al-waqf wal ibtida. Ini tajuk kita hari ini. Kalau dalam buku surah apa Surah apa? Itu surat 10 kan? Kalau dalam buku surat 10 ni dia terus pergi kepada tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf. Al-waqfu wal ibtida. Okey, baik. Yang Uzair buat apa tu? Uzair. Jangan dengar. Okey, kita terus pergi kepada al-waqf. Apa maksud al-waqf? Al-waqf maksud dia waqaf. Kalau dari segi bahasa maksudnya berhenti. Dari segi bahasa berhenti, al-ibtida mula. Ini dari segi bahasa. Tapi dari segi definisi ataupun maksud yang disebut oleh ulama tajwid, al-waqfu adalah Assalamualaikum. Awak Uzair kan? Ada apa? Nak jumpa? Telefon polis boleh? Uzair. Kat mana buku? Kenapa koyak? Okey, awak duduk. Ini tulis yang baru. Nanti ambil nota dengan kawan Tak perlu dengan kawan. Ambil nota dengan ni, Mikdad ni. Kenal siapa Mikdad? Mikdad? Kenal Uzair? Jangan cakap gitu Uzair, tak baik. Okey. Tulis. Saya tak tulis tapi saya akan baca, saya minta semua tulis.
Waqaf, saya translate terus ni. Waqaf bermaksud memutuskan suara dan mengambil nafas baru untuk memulakan bacaan yang berikutnya. Memutuskan suara. Apa maksud memutuskan suara? Contoh sekarang saya tengah bercakap kan. Saya sebut saya pun berhenti. Saya berhenti tu maksudnya suara saya dah terputus dah. Saya tak bercakap dah. Itulah maksud al-waqf, memutuskan suara. Tapi saya putuskan suara bukan saja-saja. Saya nak ambil nafas baru untuk sambung bacaan. Awak kena faham istilah waqaf ni betul-betul. Sebab dia ada satu lagi istilah yang hampir sama maksud dengan al-waqf. Okey, waqaf maksudnya memutuskan suara dan mengambil nafas baru untuk, nampak tak? Okey, ini masuk al-waqf. Satu lagi istilah yang ada dalam bab ni. Jadi, okey, daripada maksud al-waqf ataupun ta'rif al-waqf istilahan, kita dapat faham yang waqaf ni, awak berhenti satu tempat, maksudnya awak dah putuskan suara, awak berhenti sebab nak ambil nafas baru. Kenapa ambil nafas baru? Dia cakap, kenapa ambil nafas baru? Untuk memulakan bacaan. Okey. Ada satu istilah lagi, dia sama juga dengan waqaf, memutuskan suara tapi dengan niat tak nak sambung dah bacaan. Maksudnya awak dah habis dah lah. Contoh awak baca dengan saya kan. Okey, dah habis jadi awak memang tak nak baca apa dah lah. Jadi itu berhenti juga. Memutuskan suara juga. Tapi dia tak ada niat untuk sambung bacaan seterusnya. Dan istilah itu ulama sebut al-qat'. Itu istilah lagi daripada sini, al-qat'u. Al-qat'. Maksudnya, saya tulis ringkas, putuskan suara masuk putuskan suara ni adalah berhenti tanpa niat untuk sambung bacaan. Okey, baik. Tanpa niat untuk sambung baca. Okey, dah siap? Saya padam Okey, jadi dalam kitab tajwid nanti, kalau awak baca tingkat apa ni, kitab tajwid yang lebih tinggi, dia akan sebut ada ayat Quran ataupun ada tempat yang awak boleh al-qata'. Ada tempat yang awak boleh al-waqf sahaja. Jadi apa beza di antara al-qata' dengan al-waqf? Cepat. Okey. Dalam kitab tajwid ulama ada sebut ayat Quran ni panjang kan. Asal ayat Quran ini diturunkan, asal ayat Quran ini adalah as-silah. Maksudnya dia bersambung. Tak ada tempat berhenti. Asal ayat Quran. Tak ada tanda-tanda waqaf yang ada dalam mushaf sekarang ni. Begitu juga dengan tempat berhenti seperti mana ayat keberapa contoh, tak ada. Ayat Al-Quran asalnya
dia bersambung. Tapi selepas itu dijadikan ikut surah, ada ayat, dan itu zaman Nabi lagi lah. Kemudian datang zaman ulama ijtihad buat tanda wakaf. Tanda wakaf yang awak tengok sekarang tu kan. Jadi pada situlah ada bahagian ataupun ada perbincangan tentang wakaf. Okey, kita dah tahu maksud al-waqf dan al-qata'. Okey, baik. Jadi apa beza di antara dua ni? Apa beza di antara al-waqf dengan al-qata'? Beza dia satu je. Pada sambung bacaan ataupun pada niat. Bila seseorang itu dia baca Quran, dia dah letih ataupun dah habis surah, dia berhenti. Yang tu kita panggil waqaf ke qata'? Dia tak nak sambung dah. Al-qata', betul. Tapi contohlah kalau dia baca, dia tengah tasmih dengan ustaz dia juzuk 30 akhir, dia habis baca surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia berhenti. Maka berhenti itu kita panggil al-waqf ataupun al-qata'. Al-waqf sebab dia nak sambung lagi surah, dia tengah baca juzuk 30 akhir ni. Fokus. Jadi awak nak faham antara waqaf dengan qata' ni maksudnya pada satu benda saja, iaitu pada niat seseorang. Kalau orang tu dia memang nak berhenti pada ayat tersebut, dia tak nak sambung dah bacaan, tersebut sebagai al-qata'. Tapi kalau orang tu dia tengah baca, dia berhenti di mana-mana ayat, pertengah ayat, awal ayat, dengan niat dia nak sambung lagi, kan dia tahulah niat dia kan, takkan nak baca saja, dengan niat dia nak sambung lagi, maka kita sebut sebagai al-waqf. Dah siap? Ni melukis ke salin ni lama ni. Jadi al-ibtida', maksud al-ibtida' ni adalah memulakan selepas waqaf. Okey, baik. Okey. Seterusnya kita tengok kepada sebab-sebab waqaf. Awak berhenti ni dia ada sebab-sebab dia. Dah siap salin ni? Ada ruang dah. Yang ni dah siap yang ni. Yang al-waqf. Ni dah siap yang ni? Dah, semua dah siap. Okey, seterusnya sebab waqaf, ataupun awak boleh juga tulis pembahagian waqaf. Ataupun nak lebih mudah awak tulis dulu sebab-sebab waqaf. Dia terbagi kepada 4. Yang pertama disebut sebagai waqaf ikhtibari. Yang ni tak apa saya tulis dulu. Kemudian waqaf idtirari. Tiga waqaf
intidhari. Ini waqaf ikh. Okey. Dah siap salahnya ni. Okey, sebab-sebab wakaf terbagi kepada ada 4. Okey, sebelum pergi kepada sebab-sebab wakaf ni, ada satu perkara penting yang saya nak bagi tahu. Wakaf iftidak ni, saya sebut asal kepada Al-Quran ini adalah tak ada tanda tempat berhenti. Kan? Zaman Nabi dulu tak ada ni, tanda-tanda berhenti ni. Ini adalah ijtihad ulama yang datang kemudian. Jadi, walaupun begitu, pada zaman Nabi, sahabat bila dia baca Quran, disebut dalam hadis atau yang ni saya akan baca kan. Bila mereka baca Quran, mereka belajar juga cara tempat nak berhenti dalam Al-Quran. Maksudnya bila mereka dah baca Quran kan, mereka akan belajar juga mana ayat yang boleh kita berhenti di perkataan tersebut, dan ada juga ayat yang kita tak boleh ataupun tidak sesuai berhenti di perkataan tertentu. Jadi seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak kepada Umar Al-Khattab. Apa Ibnu Umar sebut? Dulu pada zaman Nabi, bila ayat Quran turun, mereka mempelajari halal dan haram daripada Al-Quran. Bila ayat Quran turun, pertama mereka belajar halal dan haram. Maksudnya mereka belajar hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga mereka belajar arahan dan juga larangannya. Dan mereka juga belajar cara untuk wakaf. Cara untuk wakaf. Jadi bila Ibnu Umar sebut gini, selain mereka belajar nak faham ayat Al-Quran, nak faham isi kandungan ayat Al-Quran ataupun perintah Allah, larangan Allah, mereka juga belajar untuk wakaf. Untuk wakaf. Untuk berhenti. Untuk putuskan suara dengan niat nak sambung bacaan. Jadi ini antara dalil yang ulama sebut bab wakaf dan iktidak ni menjadi satu kewajipan untuk dipelajari. Jadi sebab tu dia muatkan dalam ni lah tanda-tanda wakaf ni. Okey, baik, kita pergi yang pertama. Untuk wakaf ikhtibari ni, wakaf ikhtibari yang pertama, apa maksudnya? Adalah wakaf ikhtibari ni adalah wakaf untuk seorang menguji orang lain ataupun menguji pembaca, ataupun ustaz nak uji anak murid dia sama ada dia tahu ataupun tidak cara nak berhenti pada perkataan tersebut. Contoh perkataan yang berakhir dengan ta marbutah, bagaimana kita nak berhenti? Kan? Bagaimana cara nak berhenti dengan perkataan yang ada ta marbutah? Apa contoh dia? Ta marbutah. Al-Ghashiyah kan? Hal ataka hadithul Ghashiyah. Al-Ghashiyah ta marbutah kan? Bagaimana nak berhenti dia? Apa cara dia? Kalau kita nak berhenti pada kalimah yang berakhir dengan huruf ta marbutah. Cuba. Awak semua tahu baca, tapi kaedah dia bagaimana?
Betul. Kita tukarkan ta marbutah itu dia jadi ha sukun. Jadi cara baca dia kita tak baca dengan hal ataka hadithul ghasiyah. Tak. Kita tak baca dengan huruf ta dah. Kita baca dengan huruf ha. Itu je lah kaedah dia, simple je. Awak semua alhamdulillah tahu baca tapi kena tahulah kaedah dia. Itu waqaf ikhtibari. Maksudnya ikhtibar daripada kataan ikhtabara, yakhtabiru adalah untuk menguji. Seterusnya ni waqaf ittirari. Waqaf ittirari ni adalah waqaf disebabkan perkara tertentu yang mana dia terpaksa berhenti. Sebagai contoh dia tengah baca kan, Alhamdulillahi Rabb, dia pun bersin, tak habis lagi Rabbil Alamin. Tengah baca Ar-Rahman, dia pun batuk contohnya. Jadi masa dia batuk tu maksudnya dia dah waqaf lah, betul tak? Kan? Dia dah waqaf, dia berhenti pada perkataan Ar-Rahman. Dia tak sempat habiskan Ar-Rahim. Kan? Dia batuk, dia terlelap ke, kan? Ataupun tiba-tiba ada rotan datang ke, dia macam aduh sakit, contohnya kan. Jadi itu adalah bentuk waqaf ittirari, waqaf yang terpaksa seseorang buat disebabkan sebab-sebab tertentu. Selain daripada batuk, bersin dan apa-apa sahajalah. Jadi waqaf ittirari ni apa yang dia perlu buat? Kalau waqaf ikhtibari ni dia boleh sambung bacaan lah. Contoh bila dia baca hal ataka hadithul ghasiyah, kan, bila guru dia uji dia betul, dia boleh baca sambung macam biasalah. Kemudian untuk ni waqaf ittirari ni macam saya sebut contoh tadi kan, bila tengah baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum, dia pun bersin. Dia berhenti dekat perkataan yaum yang mana tak sempurna lagi maksud. Tak boleh lagi. Jadi apa yang perlu kena buat? Dia kena mulakan balik bacaan al-ibtida' daripada kalimah yang sesuai. Kalau contoh ayat Maliki Yaumiddin, ambillah start balik daripada awal ayat Maliki Yaumiddin kan. Ini waqaf ittirari. Tulis tau yang saya sebut maksud ni dengan maksud ikhtibari ni apa, ittirari ni apa, tulis. Yang ni saya letih sikit ini, saya malas nak tulis, saya duduk je. Faham tak? Nanti saya akan tanya balik apa maksud waqaf ikhtibari, apa maksud waqaf ittirari. Kalau waqaf ikhtibari tadi macam mana hukum dia, macam mana cara baca dia, waqaf ittirari ni macam mana. Faham? Seterusnya kita pergi kepada waqaf intidhari, al-intidhar. Al-intidhar maksudnya tunggu. Tunggu. Apa maksud waqaf tunggu ni? Dia adalah waqaf untuk bila seseorang membaca Al-Quran dengan qiraat. Siapa pernah dengar orang baca Al-Quran dengan al-qiraat? Maksudnya dia baca bukan dengan satu riwayat saja, dia baca dengan banyak. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Okey, saya bagi contohnya surah Al-Fatihah, jika dia nak baca dengan 7 qiraat. Al-qiraat 7. Qiraat kita ni satu daripada 7 tu lah. Ataupun satu daripada 14. Sebab setiap imam qiraat tu dia ada 2 orang anak murid dia. Jadi bila saya nak gabungkan 7 qiraat ini, saya kena berhenti pada tempat-tempat tertentu. Ini awak nak faham susah sikit lah, sebab kalau orang yang belajar dia akan faham lah. Saya akan bagi contoh. Bila surah Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nampak tak? Jadi proses dia berhenti, dia ulangkan tu untuk apa? Untuk dia nak baca ke semua 7 qiraat.
Masa saya baca yang pertama tadi, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu ada beberapa iman kira, antaranya qalun apa semua masuk. Seterusnya saya pun ulang baca dengan mim musilah oleh As-Susi. Kalau qiraat kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kan. Tapi As-Susi tak, dia akan dengung. Jadi dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini As-Susi. Dan akhir sekali saya baca dengan qiraat kita, dengan Kisai dan siapa yang sama dengan qiraat kita, macam biasalah, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini contoh. Waqaf intidhari adalah khas untuk orang yang baca qiraat saja. Kalau nak dengar yang lebih detail, yang lebih ayat Al-Quran kan, Al-Fatihah mungkin awak tak nampak sangat. Kalau awak baca ayat-ayat panjang, akan nampaklah. Waqaf intidhari ni maksudnya dia berhenti dan dia akan ulang banyak kali, ataupun dia berhenti pada tempat 1-2 kalimah, dia ulang 2 kalimah saja untuk dia nak baca ke semua qiraat, ke semua cara baca qiraat untuk imam-imam lain. Nanti boleh request dengan Ustaz Adam. Ustaz Adam power qiraat. Ambil buku sekalian. Okey. Okey, seterusnya ni yang terakhir ni. Yang terakhir inilah berkaitan dengan dalam ni. Yang terakhir ni berkaitan dengan tanda-tanda waqaf yang ada ni. Apa yang terakhir? Waqaf. Cuba baca waqaf apa? Ikhtiyari. Apa maksud ikhtiyar? Maksudnya atas pilihan ataupun kehendak pembaca. Bila seseorang baca Al-Quran, kita semua ni tak sama dari segi kelancaran baca Al-Quran, dari segi nafas seseorang itu. Jadi bila seseorang dia baca Al-Quran, akan ada tempat yang ataupun ada ayat yang panjang, dia tak boleh habiskan, dia terpaksa berhenti. Ada orang dia boleh teruskan. Jadi untuk waqaf ikhtiyari ini, di sini pula ada pecahan yang berkait rapat dengan tanda-tanda waqaf ini. Jadi untuk waqaf intidhari, belajar qiraat, waqaf ittirari ni apa semua ni tak ada tanda. Waqaf ikhtiyari ni yang berkaitan dengan tanda ada dalam ni. Okey, baik. Untuk waqaf ikhtiyari ni, apa maksud waqaf ikhtiyari? Cepat. Tak tulis ni. Berhenti atas kehendak atau pilihan pembaca apa? Baca Al-Quran lah. Maksudnya kita sendiri, bila kita baca, kita nak berhenti, adakah boleh kita berhenti pada semua tempat yang ada tanda waqaf ni dalam surat 10? Ataupun kena berhenti pada tempat-tempat yang dibenarkan sahaja. Okey, baik. Kita pergi kepada jenis waqaf ikhtiyari. Untuk waqaf ikhtiyari ni, ulama berbeza pendapat. Ni dekat sini ni, dekat ikhtiyari ni. Kenapa ulama berbeza pendapat? Ada ulama kata waqaf ikhtiyari ni ada 7. Ada ulama kata ada sampai belas-belas. Ada ulama kata waqaf ikhtiyari ni ada 4 je. Jadi kenapa berbeza? Balik kepada saya sebut tadilah. Al-Quran ini asal dia tak ada tanda waqaf. Tapi para sahabat dia belajar di tempat mana dia nak berhenti. Dan daripada ijtihad ulama, dia ijtihadlah ini tempat yang sesuai untuk berhenti dan ini tempat yang tak sesuai untuk berhenti. Daripada ijtihad ulama ni, kita dapat satu poin ataupun satu benda yang kenapa seseorang kena belajar tentang waqaf adalah bila kita salah berhenti, dia akan merubah makna ataupun maksud yang ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Sebagai contoh, ini contoh masyhurlah. Allah sebut dalam Allah surah apa saya tak ingat. Allah sebut wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
Allah sebut. Wala ke fala. Mana Quran? Wala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yahzunka fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma. Dalam surah Yasin, masya-Allah. Fala yahzunka qawluhum. Lama tu baca surah Yasin ni. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, baik. Ini sebab kenapa penting untuk belajar Quran. Untuk belajar Quran, untuk belajar wakaf. Ayat Quran sebut fala yahzunka qawluhum. Qawluhum. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma. Okey. Jadi di ayat ni ulama ijtihad. Bila seseorang nak baca ayat ni, kalau boleh dia berhenti di sini. Yang terbaik ni dia berhentilah. Tapi kalau dia nak sambung terus habiskan satu ayat tak ada masalah sebab ni ayat pendek je. Kenapa? Ni penting sebab kena belajar cara nak waqaf. Bangun. Okey, ayat ni cerita pasal apa? Ayat ni Allah nak sebut dekat Nabi. Fokus Ni tak faham ayat ni awak tak akan nampak kepentingan waqaf. Sebab apa? Sebab ulama sebut bila seseorang baca Quran dia kena tahu waqaf. Sebab bila dia salah berhenti dia akan efek dia adalah salah pada makna ataupun maksud yang ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Ayat ini Allah sebagai satu ayat untuk sejukkan hati Nabi. Sebab bila Nabi dah diserang dengan ejekan, Nabi diserang dengan kata-kata tomahan daripada orang kafir musyrikin, Nabi sedih. Kan biasalah Nabi pun manusia kan. Jadi Allah nak pujuk hati Nabi, Allah sebut apa? Fala yahzunka qauluhum. Ka di sini rujuk kepada Nabi. Maksudnya janganlah disebabkan perkataan apa yang orang kafir Quraisy sebut itu boleh menyedihkan Nabi. Dia pun cerita situ habis sinilah. Lepas tu Allah pun sambung inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sebab apa jangan sedih? Sebab Allah SWT tahu apa yang orang kafir itu sembunyikan dalam hati mereka dan juga apa yang mereka zahirkan, apa yang mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Jadi contoh ulama sebut ni, bila seseorang itu baca tanpa dia tak tahu makna kan, dia boleh jadi dia sambung dengan sini, dia baca fala yahzunka qawluhum inna na'lam. Contoh dia berhenti sini. Bila dia berhenti di sini kan, ayat 100% berubah makna. Dia akan jadi apa tahu? Dia akan jadi jangan Nabi, kamu jangan sedih disebabkan perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Perkataan mereka ialah inna na'lam. Faham tak? Tak faham. Okey, fokus balik. Mula-mula saya sebut fala yahzunka qawluhum. Allah sebutkan Nabi. Nabi jangan sedih disebabkan kata-kata ataupun ucapan mereka. Ucapan mereka di sini merujuk kepada apa? Ejekan, kan? Orang buat macam-macam kan Nabi kan? Orang keji Nabi, orang ejek Nabi, kan? Tapi kalau orang tu contoh orang tu dia sambung fala yahzunka qawluhum inna na'lam. Ayat inna na'lam ini dia boleh jadi ataupun orang akan ingat, orang yang faham bahasa Arab lah, orang akan ingat inna na'lam ini termasuk dalam kata-kata yang menyebabkan Nabi sedih. Faham tak? Tak faham lagi. Tak faham? Faham dah? Nampak tak? Nampak? Faham semua? Terangkan dekat kawan sebelah. Maksudnya asal ayat ni nak sebut fala yahzunka qawluhum. Dengar terjemahan saya ni. Wahai Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu sedih disebabkan kata-kata mereka ataupun ucapan mereka. Apa ucapan mereka tu? Ucapan mereka tak disebut dalam ayat ni. Ucapan mereka disebut dalam ayat lain. Mereka sebut Nabi ini seorang sihir, Nabi ini penipu, Nabi ini ejek macam-macam lah.
Itu ucapan mereka. Jangan disebabkan ucapan mereka tu boleh menyedihkan Nabi. Tapi datanglah seorang, contoh orang tak tahu kan ada tanda waqah boleh berhenti di sini atau kena berhenti di sini, dia pun baca fala yahzunka qawluhum inna na'lam. Automatik orang yang belajar Arab dia akan faham inna na'lam ini adalah termasuk dalam kata-kata mereka tadi. Sedangkan inna na'lam ni Allah cerita pasal benda lain dah. Do you get it? Nampak tak? Kena speaking baru nampak. Okay, so now we can proceed. Nampak tak? Itu penting. Banyak lagi saya nak tunjuk. Ayat yang satu lagi. Yang ni surah Al-An'am juzuk 7. Allah, tak nak buat contoh dia tak ingat ayat. Ni dalam surah Muhammad. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Okey, yang ni insya-Allah awak akan lebih faham lagi lah. Ayat contoh ni silap. Saya bagi mungkin susah sikit nak faham. Okey. Saya baru teringat contoh ni. Kita buka surah Muhammad. Yang ayat yang saya sebut ni ada kaitan dengan tanda wakaf ni lah yang kita pergi. Sekarang ni saya contoh dulu. Okey. Dalam surah Muhammad Allah cerita innallaha yudkhilul ladina amanu, ayat dia panjanglah. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Tahtihal anhar. Lepas tu atas ni ada tanda lah, tanda waqaf something. Yang tu kita akan tengok nanti. Kemudian Allah pun cerita walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulu. Allah pun cerita walladzina kafaru. Okey, panjang. Kisah ni berlaku ni. Kisah ni berlaku. Siapa belajar Syafati dia tahu lah. Syafati cerita ada seorang tu dia baca innallaha yudkhilul ladina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru. Dia berhenti kat sini. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni Allah nak cerita sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dengan Allah dan beramal dengan syariat Allah SWT ke dalam syurga-syurga yang mana sifat syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ni, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Cerita ni habis ini. Kemudian Allah cerita tentang orang kafir ni, mereka pula diazab di akhirat. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan nerakalah tempat tinggal mereka. Tapi orang tu baca innallaha tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru, dia berhenti di sini. Jadi bila dia berhenti di walladzina kafaru ni, orang yang dengar, orang yang ada basic bahasa Arab dia akan faham Allah akan masukkan ke dalam syurga orang yang beriman dan beramal dengan syariat dia dan juga orang kafir masuk ke dalam syurga. Faham tak? Itu sebab penting wakaf. Jangan mudah-mudah berhenti. Awak salah berhenti satu perkataan je, teruslah dimaksud. Faham tak? Ini antara sebab penting dan ini ada contoh jugalah dia akan sebut dalam nanti. Faham samalah juga macam tadi. La yahzunka qawluhum. Tadi mungkin sikitlah. Yang ni nampak lagi kan? Ayat asal ni dia nak cerita pasal Allah memasukkan orang beriman ni syurga yang sifat dia memang masya-Allah. Allah sebut sifat syurga dalam surah Muhammad. Sifat yang tak terbayang. Ada masya-Allah. Azwajum mutahhara. Tak nak sebut takut tak habis. Dan cerita selepas tu Allah sebut pasal orang kafir. Tapi kalau awak nak sambung pun boleh sebenarnya. Tak boleh berhenti di kafaru ni. Awak nak sambung, awak kena habiskan ayat terus. Kalau tak tergantung. Ataupun awak sambung walladzina kafaru dengan beberapa perkataan lagi, awak pun start balik ambil walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ya'kuluna kama wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Silap. Saya baik tengok tadi. Apa tak baca surah Muhammad? Okey, faham Okey. Kat mana kita berhenti tadi? Lalang dah bangun ni. Okey, di sini. Di waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ni. Tadi saya sebut ikhtibari ni apa?
Waqaf untuk menguji sama ada seseorang. Contoh saya lah, saya nak uji siapa anak murid saya yang baca dengan saya berhenti di perkataan tertentu. Miqdad, contoh saya nak uji Miqdad. Saya nak uji Miqdad. Saya cakap, Miqdad, cuba awak sambung ayat hal ataka hadithul ghasyiyah dengan ayat kedua dan awak baca sekali lagi dengan awak berhenti di perkataan al-ghasyiyah. Saya nak tahu sama ada ta marbutah itu dibaca dengan ta ataupun dibaca dengan ha kalau berhenti. Itu untuk menguji. Tak ada masalah. Ittirari tadi apa? Disebabkan sebab terpaksa berhenti disebabkan sebab-sebab tertentu. Waqaf intidhari ni khusus untuk orang baca qiraat. Siapa minat qiraat? Best belajar qiraat. Qiraat tak payah biar. Waktu ni untuk qiraat dan ikhtiar ini adalah atas kehendak pemilik. Macam saya sebut ayat ni lah. Contoh orang tu tadi kan, dia nafas dia tak panjang. Nafas dia tak panjang. Jadi bila dia sambung, contoh dia sambung min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun. Ibu terpaksa berhenti dekat wa ya'kulun. Boleh berhenti di situ. Tapi dia mesti ambil beberapa kalimah sebelumnya untuk sempurnakan maksud dia. Kalau ayat ni contoh dia kena ambil start daripada sinilah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Okey, untuk waqaf ikhtiari ni saya sebut sekali lagi, ulama berbeza pendapat. Sebab apa beza? Sebab ini adalah ijtihad. Walaupun ijtihad, tak adalah makna awak boleh ambil suka hati, tak. Awak kena tahu juga apa jenis-jenis waqaf, tanda-tanda waqaf dia, ataupun bila kita waqaf apa yang perlu kita nak buat. Okey, untuk ikhtiari ini saya guna yang pembahagian yang mudah sikitlah. Dia terbahagi kepada 7. Terbagi kepada 7. Pertama, al-waqfu al-lazim. Al-waqfu al-lazim. Ni yang pertama. Al-waqfu al-lazim. Yang kedua, al-waqfu tam. Yang ketiga, al-waqfu al-hasan. Yang keempat, hasan kafi. Yang kelima, yang keenam, al-qabih. Okey, ini pembahagian untuk waqaf ikhtiari. Waqaf atas kehendak pembaca. Siap dah? Waqaf lazim, waqaf tam, waqaf hasan, waqaf kafi, al-kafi, waqaf jaiz, waqaf qabih, waqaf mu'anaqah. Ya Syekh, katabt, intahait min al-kitabah. Hari ini ma katab. Saya tak faham. Awak dah tulis belum? Tak tulis. Cepat tulis.
Zain, tidak elok ya. Jangan kasihi. Tokoh Hasan. Bukan Iqbal Hasan. Okey, dah siap yang ni? Waqaf. Syekh, intahit. الوقف اللازم. الوقف اللازم. Dah siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, untuk waqaf lazim ni, apa maksud waqaf lazim? Maksud waqaf lazim ni adalah sekiranya awak sambung di antara dua kalimah tersebut, dia akan memberi makna yang lain ataupun diberi makna yang bukan dimaksudkan oleh ayat tersebut. Apa maksud sambung dua kalimah? Macam tadilah. Kalimah al-anhar dengan walladhi ni, sekiranya awak sambung dan berhenti dengan kafaru, la uhima makna ghairal murad. Makna ghairil murad. Dia akan memberi al-waham, beri keraguan. Bila seorang tu dengar, dia akan faham, boleh jadi dia akan faham dengan makna yang bukan dimasukkan oleh ayat tersebut. Dah siap? Okey, baik. Sebab-sebab wakaf ada berapa? Ada sebab-sebab wakaf. Ada 4. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, ikhtiari ada berapa jenis? Ada ada 7. Nah, ada 7. Nak ambil apa? Innal izzata lillahi jami'a, as-sami'ul 'alim. Amirul, siap dah? Okay, baik. Saya ambil satu dulu, waqaf lazim ni. Waqaf lazim, maksud dia apa? Al-waqful lazim. Yang lain kita sambung nanti minggu depan. Al-waqful lazim. Apa maksud waqaf lazim? Waqaf lazim ni adalah, macam mana nak terjemah dia punya istilah jika sambung
antara dua kalimah, ia akan beri makna yang lain, makna lain. Maksud makna lain ni makna yang bukan dimaksudkan oleh ayat tersebutlah. Okey, apa maksud jika sama di antara dua kalimah? Inilah contoh dia di antara dua kalimah ni. Di antara kalimah al-anhar dengan walladhi. Jadi untuk wakaf lazim ni, sekiranya awak sambung al-anhar dengan walladhi ni dan awak berhenti di nakafaru, dia boleh jadi orang yang dengar akan faham makna yang sebaliknya, bukan makna yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Jadi apa hukum wakaf lazim ni? Apa yang kena buat dengan wakaf lazim ni? Wakaf lazim kita kena berhenti pada kalimah ini, dan dia ada tanda dia. Untuk wakaf lazim ni, tanda dia adalah huruf mim kecil, merujuk kepada al-lazim. Mim ada sini, tanda mim kecil ni adalah tanda wakaf lazim. Jadi bila tunggu seorang masuk, pergi seorang-seorang, tak lagi ramai-ramai, nanti dia jadi tempat borak dengan syaitan. Okey. Jadi tanda mak lazim, tanda wakaf lazim ni apa? Tanda dia mim kecil. Ada tak dalam buku ni, ada kan? Tanda mim maknanya tanda wakaf lazim. Seseorang qari harus wakaf. Dalam buku ni pun sebut benda yang sama. Maksudnya seseorang qari harus wakaf, itu berhentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika dia wasal, sambung bacaan dengan ayat seterusnya, kata asalnya, dia boleh mengubah makna ayat. Kalau nak sambung boleh, syarat nak sambung adalah awak kena habiskan terus ayat, ataupun awak tahu di mana tempat yang sesuai untuk sambung, untuk berhenti sekali lagi. Sebab tu ada wakaf ni, ayat innal ladzi ni yang saya tunjuk contoh ni kan, dia 3 baris. Kalau awak tak tahu tanda mim ni kena berhenti kan, awak pun pergi sambung dengan walladzina kafaru, awak berhenti sini. Sebab tak cukup nafas. Awak pun sambung dengan seterusnya. Di situ memang akan jadi kesalahan. Sebab dia telah mengubah makna. Habis kelas lah. Tak perasan. Saya tunggu Ustaz Inu habis. Saya nak habis. Tapi masa dah habis, kita boleh berhenti ya. Okey, baik. Jadi lagi sekali, wakaf lazim apa? Itu maksud dia. Tanda wakaf lazim apa? Tanda dia cepat. Dah nak habis kelas, tak dengar saya cakap. Kemah lepas ni, tu saya habis cakap. Tanda dia ada huruf mim kecil. Apa hukum dia? Ataupun bagaimana cara baca dia? Kena berhenti. Kalau nak sambung, contoh awak nak baca laju, masa imam tarawih contohnya kan. Boleh, tapi kena tahu. Syaratnya awak kena tahu tempat yang sesuai untuk berhenti. Faham? Bagi contoh tarik nafas panjang-panjang kan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar mathwan lahum wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhlajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Awak kena berhenti dekat ayat yang habis cerita terus. Itu syarat dia. Okay, baik, naktafi bihadzal qadr wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.